mutawazan insya ni. Allah. Jadi ni kan. Oh, kena. Tak ingatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dan sekali lagi lah memberi peluang kepada tuan-tuan dan saya sepatutnya tak ada lah masjid ni, tapi malam ni kena giliran sini. Walaupun tidak ada di masjid ni, setiap malam lah ada program dah. Jadi malam ni kena bukti lah. Sepatut malam ni saya berada di masjid beberapa hari. Jadi tukaran lah, orang lain pergi situ, saya mari sini. Kemungkinan saya tak tahulah. Cuma saya beritahu dah, kata saya tak boleh datang lah malam ni. Alhamdulillah tuan-tuan, sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi. Kita baru salat jemaah Maghrib, alhamdulillah, dan kita mula awal hidup tahun yang baru Hijri kita, iaitu 1444. Syah masuk tadi berapa jam? Baru sejam lebih kurang. Tapi kita berubah dah tuan-tuan. Daripada usia kita, kalau 60 jadi 60, 61 dah, 61, 70 jadi 71. Hak Hijri hak ni 1444 tuan-tuan. Nak tak nak pun kita gitulah. Maknanya alhamdulillah lah, semoga kita dapat manfaat bersama insya-Allah. Sikit sebanyak yang saya akan sampaikan kepada tuan-tuan, semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ini adalah satu-satunya ibadat, amal yang solat, menghadiri majlis-majlis ilmu. Kata Imam Ghazali rahimahullah dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu an, dia kata tidak ada benda yang sunat paling besar, paling lebih fadilatnya daripada kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Kalau lah kata ustaz ada mengajar, dia ada semayang. Ustaz ada mengajar, dia ada baca Quran. Ustaz ada mengajar, dia ada berzikir. Tak jadi tadi. Lebih duduk di majlis ilmu tadi. Halaqah ilmu. Kita apalah kita. Lebih fadilat tu. Talabul ilmi afdalu minan nawafil. Mempelajari ilmu lebih afdal daripada melakukan segala-gala benda sunat. InsyaAllah ini ibadat. Kalau kita dapat amal, mana kita dapat pahala dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita, insyaAllah dengan automatik je. Hadirilah tuan-tuan, saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, asasnya ialah itulah, kita semaya jemaah, lepas tu menghadiri majlis ilmu, dosa-dosa tak buat dah, dah tak ada dah. Itu je, insyaAllah. Jadi fokus malam ni tuan-tuan, masa setengah jam lebih kurang lah, bersama kita hijrah, ma'al hijrah. Orang Arab tulis ma'al. Ma'al ni membawa makna bersama-sama. Nabi kita hijrah daripada Mekah ke Madinah, dan muhajirin berpindah dari Mekah ke Madinah, digabungkan dengan Ansar yang berada di Madinah. Orang Madinah ni tuan-tuan, kumpulan yang besar, tetapi mereka berkelahi, mereka berbalah, mereka berbatah di antara dua puak namanya Aus dan Khazraj. Dua ni beratus tahun dah, tak boleh nak bertegur ni, tak boleh nak berlawan. Aus dan Khazraj. Tapi dengan gembiranya datang Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi berpindah ke Madinah, dah dengar dah berita. Dengar dah berita ada orang yang membawa agama baru.
namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tahun di Mekah ni di Mina, tempat orang pergi buat haji tahulah, tempat ada menota-menota tu, dia buat satu pameran. Pameran antarabangsa lah kalau kita hari ni, perniagaan setahun sekali. Kumpul habis orang Syam, orang Mesir, orang Yaman mari jual situ. Pameran barang. Jadi Nabi pun dakwah lah situ. Allah ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Siapa-siapa orang mari beli. Dua je. 13 tahun lebih kurang Nabi berada di Mekah, tuan-tuan. Dua asas je. Tuhan suruh dua je Muhammad. Pertama, menyeru manusia supaya menyembah Allah. Dan yang kedua, supaya yakin dengan hari kebangkitan kita, bil ba'si, hari kiamat. Itu je. Terus secara hak lain puasa-puasa tak ada. Bak puasa ke bak tu jenayah apa tak ada. Dua dia je. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Marilah menyembah Allah, jangan menyembah berhala-berhala ni. Patung-patung sekitar Baitillah 360 patung. Ni pakai ada sembah tu, Baitillah ada tengah. Maka Nabi kata marilah menyembah Allah. Jangan menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Yang kedua, supaya kita yakin dan beriman dengan hari kiamat ataupun hari kebangkitan kita, tuan-tuan. 13 tahun lebih kurang lah. Tak ada pengajar. Adalah seorang dua beriman. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, hak kata saya sebut dalam pameran tahunan tadi di Madinah, di Mina, orang Madinah mari beli buat perniagaan dengan Nabi. Weh, molek ni. Boleh terima ni. Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sahabat tu bertapak di Madinah dulu. Dia mari di Mina ni mari beli barang dengan Nabi dakwah. Weh, seorang dua orang mula-mula 6 orang balik dakwah. Berkembang di Madinah. Supaya kita kadang-kadang tepi rumah kita orang-orang bomo-bomo duk picik-picik orang kita tak tahu dah. Orang luar mari. Orang luar masyhur. Orang luar tak kenal Wairuddin. Orang tahu. Ni pun Madinah berkembang. Biarlah tuan-tuan, hari ini saya bercakap tentang dengan sejarah sikitlah, reka-reka. Lepas tu kita buat pelajaran kita, apa dalam kehidupan kita berkait dengan hijrah itu. Sebenarnya kita orang Arab dia tulis ma'al hijrah. Kita kena bersama-sama berhijrah. Sama-sama berpindah. Sama-sama berhijrah, berpindah daripada tempat ke tempat. Hak ni tak ada dah. Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah dapat kemenangan Mekah. Orang Mekah tak perlu duduk situlah. Hak musyrikun pun nak duduk tak ada masalah. Kita kembali asal sikitlah, tuan-tuan. Mula 10 minit. Sebelum Nabi kita hijrah, Islam dah berapa orang lah di Mekah. Babar apa orang saja, orang-orang yang lemah-lemah, tapi termasuk orang yang kuat, Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar dan sebagainya lain. Orang-orang lain lah, tapi taklah ramai. Maka orang kafir musyrikun Mekah dia diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni serupa Fir'aun kok. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun lah. Dia tak boleh tengok Nabi hidup dakwah. Seorang bunyi masuk Islam, seorang masuk Islam, tak boleh gini. Satu ketika Abu Jahal panggil mesyuarat ketua-ketua Quraisy, ru'asa, ketua-ketua kabilah, ketua-ketua Quraisy mesyuarat di satu tempat nama Darun Nadwah. Darun Nadwah. Lah ni mana dah tahu dulu di Sabang Ali kot tu lah. Lah ni dah buang habis dah. Saya pun dulu belajar di Saudi tahun 70.
77 berada di Arab Saudi. 6 tahun di Arab Saudi tuan. Belajar sekolah menengah dia ni. Habis menengah di Saudi baru pergi ke Mesir. Berat juga orang Saudi ni. Tapi nak kata ramai apa tak ramai mana juga pelajar-pelajar daripada luar ni. Tapi orang Arab Saudi dia hebatlah, dia orang kaya, dia orang sana, kita orang susah. Tak caralah belajar je, aku nak belajar je. Dan dalam Masjidil Haram tu satu sekolah tu dululah dia panggil Ma'had Al-Harami Makki, sekolah menengah di Masjidil Haram tu. Kita pergi malam tak nampak, siang hari pun dia pukul 8 kat tepi-tepi tiba buat kelas. Di tepi-tepi masjid itu ada kelas. Masjidil Haram tu. Tak tahulah ni wallahu alam lah. Jadi Abu Jahal tak senang hati tengok berita seorang masuk Islam, lama-lama masuk Islam seorang. Dan Nabi pula selalu cerita tu, menceritakan Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang disembah oleh musyrikun, yang mereka ini tidak manfaat, tidak bergerak, tidak apa-apa. Akhirnya Abu Jahal buat satu berkumpul habis puak-puak Quraisy, ketua-ketua Quraisy di satu tempat nama Darun Nadwah, nak bercandha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itu. Supaya kita lah tengah-tengah duk tiba marilah seorang tua ni, Tok Syekh tua, pesek ulama besar ni. Abu Jahal tanya dah, awak ni siapa? Saya tak biasa tengok ni. Awak daripada ketua mana ni? Ya, kata saya ni ketua Arab daripada sebelah Syam, Syekhul Arabi, Syekh Arab daripada negeri Syam. Lah datangnya jauh. Saya datang ni kerana dengar cerita-cerita ada yang nama Muhammad bawa agama baru. Betul. Ni yang kita nak baca ni. Jadi apa tuan-tuan? Ini iblis, cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Rasulullah, riwayat At-Tabarani, hadis. Iblis merupakan seorang ulama besar, nak masuk masyarakat juga. Maka Abu Jahal kata tak apa, okey, boleh masuk masyarakat dalam Darun Nadwah tadi. Mula masyarakat. Apa pandangan kita hari ni? Muhammad makin hari makin hebat, makin berkurang orang kita, dan mereka ikut Muhammad kuat, dan ikut Muhammad bunuh mati pun tak, mereka mati. Kasih kepada Muhammad lebih daripada kasih ibu bapa, lebih daripada anak-anak mereka. Macam mana kita nak buat ni? Apa perancangan? Satu, ini cerita dulu. Lepas tu Quran pun beritahu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada di antara cadangan, satu cadangan kita takak Muhammad, kita pergi tempat yang jauh, kita kurung dia situ, ikat situ, dia mati situ. Dia senyap belakang. Jawab Syekh tadi. Syekh ni iblis. Syekh ni kata tak boleh. Pandangan ni saya tak nampak. Saya tak setuju. Sebab apa? Sebab kalau Muhammad kita pergi ikat di mana-mana, kita pergi kurung di mana-mana, dia mati, dengar berita kepada Abnu Manaf, Bani Manaf ni Bani keluarga Nabi lah yang besar di Mekah ni, Bani Quraisy. Bani Manaf ni tahu, dia akan bertindak, dia akan bunuh habis puak-puak Quraisy kita kalau kita tak ada nak lawan dia kuasa besar. Gitu tak boleh. Kita tak boleh buat gitu. Dia akan bertindak dan akan berperang orang Arab. Dia membela Nabi Muhammad SAW. Pandangan ditolak. Ada cadangan yang kedua. Cadangan yang kedua, kita biar dia keluar aja. Biar jangan duduk di Mekah. Kita suruh dia pergi dakwah negara mana pun tak apalah. Pergi senang je, dengan suka-suka hati je. Kita minta dia keluar daripada Mekah, dan dia bertapaklah di mana-mana. Kita tak secara lah. Kita duduk cara kita, dia cara dia.
Jawab Tok Syekh tadi pula. Syekh tadi kata berupa alim ulama iblis tadi, dia kata cadangan ini pun dibatal. Saya tak setuju cadangan ini. Sebab apa? Sebab Muhammad pergi duduk di mana-mana tempat pun, kita tak bercara ke dia pun, cakapan dia orang terima, dakwah dia orang terima. Dengan cakapannya, dengan dakwahnya, habis orang ikut dia. Kita kalau tak boleh. Supaya tadilah mereka dan pengaruh Nabi Muhammad SAW, dia tak kata Nabi lah, Muhammad lah, mereka akan taat setia kepada Nabi, dan mereka utamakan Nabi daripada keluarganya dan anak-anaknya, dan mereka akan tertarik dengan cakapan baginda Nabi, dengan akhlaknya, dengan tuna macam-macam lah. Tak boleh. Cadangan ni ditolak. Mari ada cadangan lagi. Maka yang terakhir cadangan Abu Jahal. Abu Jahal kata ginilah, dah dua dah cadangan ditolak. Cadangan yang tiga, kita bunuhlah. Senang. Tersahala-hala dia, kita bunuh di rumah dia. Lepas tu Tok Syekh tadi kata, tak boleh nak lawan Arab, tak boleh nak lawan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Di belakang ni Abu Talibnya, Abdul Manahnya ramai. Kita jadi berperang di Mekah, Quraisy. Dia kata gini. Tok Syekh tu kata dengan Abu Jahal, dia kata kita tak boleh bunuh seorang. Dia ada kumpulan besar-besar di Arab, di Saudi, di Mekah ni, dia panggil kabilah. Kita ambil kabilah yang besar ni, seorang wakil, pemuda yang kuat, yang berani, yang hemah kuat. Kita ambil setiap satu kabilah satu orang, 10 orang kita kumpul, orang yang kuat-kuat, hebat-hebat, muda-muda, bui pedang seorang. Lepas tu biar dia bunuh seretak 10 orang tu atas Muhammad, maka dia tak boleh nak bertindak. Bukan bunuh seorang, bunuh ramai. Masalah kita hari ni pun dalam fiqh kita, kalau seorang orang ramai bunuh seorang ni, ada babar apa berapa lah. Kalau pada zaman Rasulullah, orang ramai pergi bunuh seorang, dia tak kena bayar, tak kena kisah, dia kena bayar dia. Bayar dia pakai kumpul lah duit bagi. Dia kata kita ramai, maka dia tak boleh nak perang kita bayar dia kepada Abu Manah, keluarga Rasulullah. Selesai masalah. Gitu. Kalau pergi bunuh seorang tak boleh, kena bunuh balas, akan jadi berperang pula. Maka kalau bunuh ramai-ramai, orang ramai pergi bunuh seorang, hukum fiqh zaman Rasulullah tidak kena balas, tak ada kisah, dia kena bayar dia. Tetapi zaman Sayyidina Umar, ini kita tinggal waktu hari ini, zaman Sayyidina Umar berlaku peristiwa di Yaman, berpuluh-puluh orang dia pakat bunuh seorang, mati kawan tu di Yaman. Siapa beritahu kepada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar panggil, macam mana berlaku? Dia kata ramai bunuh seorang, mati kawan tu. Kalau ikut zaman Rasulullah, dia kena bayar dia 100 ekor unta lah, lebih kurang. Bayarlah kepada keluarga si mati itu, tak ada apa-apa dah. Ini kisah dulu. Maka Sayyidina Umar kata, pandangan ini walaupun berlaku di zaman Rasulullah, maka aku bersetuju, fikiran aku bahwasanya kalau ramai bunuh seorang apa, kena bunuh habis ramai. Ini Sayyidina Umar. 3 orang bunuh seorang, 3 kena bunuh. Sayyidina Umar kalau satu kampung di Yaman bunuh seorang, satu kampung tu aku pergi bunuh habis. Kerana apa? Kerana ini ijtihad aku untuk menutup, dia panggil saduz zaraat, menutup benda yang tidak baik akan berlaku. Kalau tidak, katakanlah seorang ni nak marah kepada seorang ni, dia pakat 2 orang, kita pergi bunuh dia tu, aku selamat, mu pun selamat. Pakat 2-3 orang pergi bunuh, mati kawan tu. Jadi nak tutup jalan kejahatan tu, maka Sayyidina Umar kata hari ni dalam fiqh kita hari ni, berapa orang apa bunuh seorang, kena bunuh balas habis. 10 habis. Ni hari ni. Ini
fatwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apalah, Jadi berbalik kepada tajuk kita tadi, cadangan yang ketiga, nak bunuh Nabi dengan cara ramai-ramai. Maka muktamadlah pendapat ini disetujui. Syekh Iblis tadi pun setuju. Maka buatlah satu perancangan, tetaplah satu malam dalam perbincangan dia ni. Rusia ni, buat dia. Iaitu malam Ahad malam. Ahad, Isnin, Selasa. 3 hari Sabtu malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa. Jadi hari Sabtu malam lah perancangan dia nak melaksanakan bunuh tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mereka buat satu keputusan. Allah pun turun ayat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anfal. Tuan-tuan boleh tengok. Nabi Tuhan tahu lalu dah. Setelah mereka buat satu keputusan muktamad, maka turun ayat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ayat 30 surah Al-Anfal. Ketika mereka Muhammad, mereka cari jalan buat helah nak membunuh kau ni Muhammad. Pertama dia nak takak kau supaya dia mesyuarat tu lah. Liyusbituka, dia nak takak kau, dia nak kurung kau sehingga mati. Satu. Ataupun dia nak bunuh kau, yaqtuluka, nak bunuh kau. Tuhan cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Ataupun dia nak kau keluar daripada Mekah. Maka tipu helah mereka ini, Muhammad, kamu tak ada masalah. Kamu kena keluar juga malam ni. Malam hari ini kamu kena keluar daripada Mekah ke Madinah. Dia nu senang dah. Ramai dah buat-buat duduk di Madinah. Tuan-tuan, ini. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tipu helah mereka gagal. Tetapi tipu helah Allah sebaik-baiklah, berjayalah. Sampai satu ketika malam, maka perancangan Nabi pun tahu dah. Tak apalah. Bisiklah dengan Abu Bakar dan Saidina Ali dan sebagainya. Buya Abu Bakar bersediakan alat nak bawa dia ke satu tempat namanya Ghar Saud. Gua Saud dia panggil. Orang-orang panggil, nak pergi ke situ dan bercakap dengan Ali. Ali, malam ni mu tidur tempat aku. Aku akan tinggal tempat ni. Jadi Ali ambil tidur situ. Nabi gelhamud dah. Sebelum puak ni mari. Puak ni mari. Bergelak tengah malam sikit lepas isyak, mari berkumpul habis. Nabi dah ada lagi dah. Sabar-sabar, tunggu. Maka mereka berasa mengatuk, pedih mata mengatuk, tertidur masing-masing. Ada jaga ni. Nabi ambil pasir, tabur di muka mereka. Dan seperti mana kita sebut dalam ayat surah Yasin, apa dia? Fa'asainahum fahum la yubsirun. Maka mereka tertidur dan mengatuk. Sekejap bila berdiri jenera, sedar-sedar, mana ni kita ni? Kita tengok wassalamu dah ni duduk tunggu ni. Pergi buka selimut, kena ke bukan Nabi dah, Saidina Ali. Berani kawan tu pada kita berat juga dah. Ali radhiyallahu anhu, Saidina Ali ambil alih tempat. Maka itulah kisah permulaan, tuan-tuan. Maka Nabi kita pun bersama Nabi Abu Bakar terus kepada satu tempat yang dekat penama bahasa Arab dia Ghar Saud. Tempat Nabi 3 malam Nabi duduk situ. Malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa. Selasa pagi barulah dibawa ke Madinah. Jadi itu sebagai rekasan dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak nak situlah, tuan-tuan. Sikit pengajaran daripada hijrah. Tuhan sebut dalam satu ayat yang berkaitan dengan hijrah ni, tuan-tuan, dengan 3 sifat. Orang mukmin nak sempurna kena ada 3.
dalam surah At-Taubah. Pertama ada iman, yang kedua ada sifat hijrah. Kena hijrah tuan-tuan. Kita kena berpindah. Tak boleh duduk gini, kena pindah. Bukan pindah tempat, pindah keadaan. Maaf. Bersama dengan Rasulullah. Rasulullah berpindah tempat, kita berpindah daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Seperti mana Tuhan sebut dalam surah At-Taubah salah satu ayat. Surah At-Taubah juga mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. A'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Surah Taubat ayat 22. Dengan maksudnya wahai orang-orang yang beriman. Kita lah, alhamdulillah iman dah. Yang kedua sifatnya la amanu wa hajaru, kena hijrah. Kena hijrah tuan-tuan. Kena berpindah juga gitu. Duk kau tak nasib dah ni, rasa pindahlah tempat tu. Bukan berpindah kampung, bukan berpindah tempat, bukan berpindah rumah. Berpindah keadaan kita. Daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Tak apalah, kita akan baca. Pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga Tuhan sebut wajahadu fi sabilillah. Kena jihad, kena bermujahadah. Tiga deh, iman, hijrah, dan dua-dua ni dia tak akan jadi. Iman pun tak jadi, hijrah pun tak jadi. Kena ada mujahadah, kena ada bersungguh sikit. Susah payah tuan-tuan. Nak mari sembahyang subuh awal berat juga. Nah. Bangun dah tengok je, tidur kejap. Tidur tak ada. Tidur tu tak ada dah. Tak leda dah. Kucilah hasab tuan kerok. Kena ada mujahadah. Mujahadah ni bersungguh-sungguh lawan nafsu kita. Tiga, iman, hijrah, mujahadah fi sabilillah, pada jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta benda mereka. Hari kita alhamdulillah tu. Tempat parking siap dah tu. Ni harta ni. Kalau tak ada harta tak boleh nak buat tu. Tak nak cakup dah. Tuan tak buat tak apalah ni. Bi amwalihim wa anfusihim, dan tenaga mereka kena mari. Hak tu siap dah tak apalah. Kena hidup ni pula. Jangan tempat parking molek dah, masjid dah besar dah. 3 orang semayang. Ada. Untuk imam seorang, makmum 3 belakang. Masjid luar besar. Ada. Tu tak ada tu. Bi'anfusihim tak ada. Kita kena bersungguh dalam amal ibadat kepada Allah ni dua-dua. Dengan harta bendanya dan dengan tenaganya. InsyaAllah dah tak ada benda dah kita ni. Tunggu je. Kalau umur 60, 70, tunggu masa je. Tak ada fikir ke belakang dah. Nak hadap lagi dah. Ni satu hijrah. Hijrah tahun depan ni 1445, tak tahu dah tahu. Saya pun gitu kok, 60 dekat 60 lebih dah ni. Mula berhenti pecah 2014. Lepas tu puas-puas duduk masuk di imtiak 2 tahun. Imtiak serada mengajar budak tasmat gitulah. Lepas tu tahun lepas kerajaan suruh juga. Lah ni duk mengajar lagi tu. Ada satu-satu berpuluh orang lah, tak apa 20 orang budak kerajaan negeri nak hantar ke luar negara lah. Jadi sebelum hantar luar negara ni, budak ni kena kursus dulu 2 tahun setengah dalam intensif kursus. Sekarang ni kerajaan sewa tempat masjid seberat kaki 100,000 setahun. Dan budak duduk atas tu, saya pun pergi situ tapi bebas. Saya pergi masa saya mengajar sejam setengah balik. Hari ni tak ada, satu Jumaat tak ada. Nak juga kata tak apalah, saya setekat kadar yang termampu lah. Jadi ada 3 orang. Arak tu lain seorang daripada Maghribi, 1 daripada Indonesia, dan saya 3 orang. Jadi budak ni akan hantar ke Mesir bulan 10 lah, insyaAllah lah. Tak tahu lah tu, dalam proses kerajaan lah kita mengajar je. Ada selebuh dia tertentu. Jadi cadangan kerajaan sebenarnya dia nak buat di Taman Tamadung tu, duk buat dah. Kita masuk di sebelah kanan tu, duk buat dah. Saya pun pergi dah tengok tempat, dan hari pembukaan baru ni bulan lepas, Menteri Besar pun pergi luar tempat.
Kalau berjaya perancangan ni dia buat 3. Untuk orang tua, sistem pondok, lelaki perempuan, dan untuk hak tadi, hak budak, untuk khusus nak pergi keluar negara ni dengan lelaki dan perempuan. Satu kelas lelaki, satu kelas perempuan. Tu je kita ambil banyak. Hari ni pun kajian tangga berlaku ni. Dengan bukunya, dengan makan-makannya, duduknya. Sekarang ni berpusatnya di Sungai Takhir lah. Masjid Sungai Takhir dia 2 tekak atas tu. Jadi atas tu kebetulan luah mula, ada beberapa bilik. Boleh buat pejabat, boleh buat asrama pun luah. Jadi satu kajian lah katanya 100,000 setahun. Wallahualam lah, saya pun tak tahulah, gitulah. Kita orang suruh ngajar lah, adalah jabat apa situ atas tu. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Jadi nak rayaknya apa cerita, jadi dunia hari ni gitulah ni. Jadi berbalik kepada tajuk kita tadi, nak sempurna kita kena ada 3. Pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga kena ada jihad, mujahadah. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tu Tuhan kata apa? A'zamu darajatan indallah. Ini orang yang paling tinggi, paling hebat, paling agung di sisi Allah. Dia keropok banyak, hak beriman, duduk di Mekah, tak mau hijrah, aku takut. Nak tinggal harta, bima nak tinggal anak-anak, biar duduk Mekah lah. Tak hijrah. Supaya kita juga. Hijrah ni keadaan kita hari ni tak tepat dah. Keadaan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Tinggallah anak sekejap, mari masjid. Tinggallah keluarga sekejap, mari majlis ilmu. Tu je tu. Bukan suruh tinggal semua kampung. Belajar. Ini hak kita. Tapi benda ni tak akan jadi kecuali kena ada mujahadah. Kena bersungguh. Dan Tuhan sebut lagi, inilah orang-orang yang berjaya, dan sambut ayatnya yubashiruhum rabbuhum birahmatin min. Tuhan menggembirakan mereka ini. Ada 3 sifat tadi. Ada sifat iman, ada sifat hijrah. Bukan hijrah tempat ni, hijrah keadaan. Daripada satu keadaan tak pernah pergi semayang, tak pernah jemaah, jadi jemaah. Tetap daripada tidak menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu. Dan kita begitulah tuan-tuan. Perkara yang baik memang susahlah. Sebab Nabi kata syurga dilikungi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Neraka dilikuni oleh benda yang diingin oleh nafsu. Kalau berlawan dua ni tak boleh lu. Syurga dengan benda yang dibenci, makar-makar. Benda yang dibenci oleh nafsu. Neraka dikelilingi oleh benda yang disukai oleh nafsu. Dah lemah lalu kita. Kalau tak ada jihad, tak ada mujahadah, kita kalah. Kita kalah tuan-tuan. Siapa mengerik ni duduk kejap je rumah. Buka TV kejap cakap dengan anak lebih kurang. Orang bangsa dah. Tak ada buat apa pun. Marilah tuan-tuan, saya menjuru diri saya tuan-tuan, begitulah. Ni orang yang paling hebat di sisi Allah. Mereka ini Allah Taala beri rahmat. Mereka ini Tuhan redha, ridwanin wa jannatin, dengan keredaan pula diberi pula syurga pula. Allah, dan tempat yang kekal abadi, fiha na'imun mukin khalidina fiha abada. Dalam syurga beberapa nikmat yang kekal selama-lamanya. Ingatlah di sisi Allah indahu ajrun azim. Di sisi Allah lah balasan yang besar tuan-tuan. Hak Allah besar. Kalau kita hidup di dunia ni, ulama kata sebagai kalau lautan setitik je. Nikmat yang kita dapat di dunia ni seperti setitik air lautan. Bala yang kita dapat, musibah pun seperti setitik lautan. Kalau dibanding dengan akhirat tuan-tuan. Faham tak tu? Kita dapat kemewahan, rumah besar, kereta besar apa semua. Setitik air laut je dinasbah kepada nikmat akhirat. Sebab apa? Sabah ni sama tara. Umur 7-80 tu harta banyak dah. Tak boleh nak makan dah. Rauk lah gitulah, makan daging tak boleh berjalan lalu. Makan benda lauk-lauk sikit, sakit lutut lalu.
sakit pinggang, sakit lutut, macam-macam mari macam-macam. Dan usianya Tuhan stop dah, Tuhan tutup dah sebahagian. Nikmat dunia, tuan-tuan, nikmat akhirat selama-lama, kekal selama-lama. Dah nak banding mana? Kalau musibah di dunia pun kita kata kena susah, kena tu, kena ni, dah satu ketika kita habis, sahih dia mati, habis. Dunia akhirat tak mati dah, tuan-tuan. La yamutu fiha wa la yahya. Bala di akhirat, azab di akhirat selama-lama. Kita susah sini sekejap je, tuan-tuan. Senang pun sekejap, susah pun sekejap. Buat sama tara berlaku, tuan-tuan. Jangan kita susanglah, jangan kita terbalik. Hak sama tara kita jadi kekal, hak kekal ni kita tak fikir. Salah, tuan-tuan. Nauzubillah. Inilah Tuhan kata wa indahu ajrun azim. Boleh? Pertama kita nak, kalau nak bercang banyak ni, tuan-tuan. Iman pertama sekali. Rekah-rekah ni. Nasional habis dah. Iman ulama kategori banyak, tuan-tuan. Kalau kitab saya dah baca, pernah baca di masjid-masjid, namanya kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah dulu. Kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini memberitahu iman kita ni bertambah dan iman yang kurang. Iman di hati kita ni. Dan iman seseorang dia ada martabat-martabat, tuan-tuan. Tak sama, tuan-tuan. Iman. Di antara saya nak bawa iman hari ni, tuan-tuan, hak nombor tak pakar lah. Na'udzubillah, tak ada macam mana nak rayak. Iman seseorang, kepercayaan kita terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap kitab Quran, rukun-rukun iman ni, dengan tak ada belajar. Dengan kita dengar guru duk cerita, ustaz duk cerita, Tuhan ada, Tuhan kuasa, pakar tu lah. Tak ada fikir-fikir dah. Tak ada dah dalam otak dia macam mana kita nak meyakinkan, tak ada. Maka istilah dalam ilmu tauhid dia panggil iman orang taklid, iman mukallid, orang ikut orang. Kena belajar, tuan-tuan. Bab ilmu tauhid asas dalam akidah. Ni belajar fiqh tinggi, belajar tafsir, belajar hadis, rata-rata lagi. Ilmu tauhid tak ada. Tak ada. Kena asas. Kalau iman tanpa yakin dengan dalil-dalilnya, dengan sifat-sifat Allah, maka nama imannya taklid. Iman orang ikut orang. Iman taklid ini khilaf ulama, dua pendapat. Satu pendapat yang mengatakan imannya sah tetapi dia berdosa. Satu pendapat kata imannya tidak sah. Nauzubillah, tuan-tuan. Rakyat sajalah. Tuan-tuan carilah, fikirlah. Yang kedua, tangga naik sikit lah. Dia ada 5 martabat. Kita nak yang kedua tak apa dah. Kita ambil kod linear, kod rendah lah. Nombor 5, lepas tu nombor 4. Nombor 4 ni, kita beriman dengan Allah, dengan kita buktikan makhluk-makhluk ini, penciptaan Allah ini, langit bumi ini, alam ini, membuktikan kewujudan Allah, kekuasaan Allah dan seterusnya sifat-sifat kesempurnaan Allah lah, dengan adanya makhluk ini. Jangan kata makhluk ada sendiri, tuan-tuan, kufur. Tak ada benda di dunia ni satu pun jadi dengan sendiri. Ni kena faham ni. Cakap main-main, sudahlah. Kufur. Murtad. Kufur ni bukan supaya kita batal semayang, tuan-tuan. Kita sudah semayang, tengok tadi cicok, ambil semula, basuh-basuh kaki, semayang semula, tak ada masalah. Tapi kalau seseorang Islam jadi murtad, ni baru sangat hal-hal, jadi murtad satu saat, na'udzubillah, maka segala amalan yang telah dia laku berpuluh-puluh tahun, hajinya, umrahnya, puasanya, semayangnya, sedekahnya, zakatnya, habis. Tak ada pahala dah. Tak ada pahala, tinggal bekas. Jadi murtad satu lahzah, tuan-tuan. Jangan main-main, nak cakap bab Tuhan kena faham. Daripada cakapannya, iktikadnya dan perbuatannya. Jaga 3.
percakapan, i'tiqad dan perbuatan. Cakap jangan main-main dengan agama. Katalah contoh dalam kitab, kita buat benda sunat. Buat apa mu ni kuku panjang tak kerak-kerak ni? Kerak kuku kan sunat. Aku tak buat sunat-sunat ni. Apa dak cara hak sunat-sunat? Kupur dah tu, kupur dah. Ni sunnah Rasulullah. Aku tak buat gini, aku buat hak wajib lalu. Tak boleh. Tengok main-main deh. Itu sebagai contoh cakapan. Dalam bab agama tak boleh. I'tiqad kita dengan Allah biar betul, salah tak boleh. Salah syirik kat kufur kau. Orang tanya, dunia ni mu tengok macam mana? Langit bumi ni, nak hukum apa? Aku tak belajar, tak apa, jahil, dosa tak belajar. Kalau dia kata langit bumi ni hukumnya qadim, mana adanya sedia kala dah langit bumi ni, salah tuan-tuan, kufur. Sebab apa? Sebab sifat qadim ni sifat Tuhan. Sifat Tuhan tak boleh letak di makhluk, makhluk tak boleh letak di Tuhan. Letak salah jadi meletak, na'udzubillah. Faham tu? Ni perkara senang je. Tak tahu tak apa. Tak tahu jahil murakab dia panggil. Jahil berdosa. Kena belajar. Tak tahu kata tak tahu tak apa. Jangan pusing balik deh. Jangan masuk seguru tak betul tak boleh. Hak Tuhan. Hak Tuhan kita letak pada makhluk, hak makhluk kita letak pada Tuhan. Sudah. Na'udzubillah. Kita tahulah. Katalah benda ni kecil besar. Dah kecil besar ni selalu kita sifat kepada makhluk, maka tak boleh letak kecil besar dengan Tuhan. Ini bukan sifat Tuhan. Ataupun orang istilah naik turun, laju lambat, ini bukan Tuhan. Ini sifat makhluk. Sifat makhluk tidak boleh ada pada Tuhan. Hak Tuhan tak boleh ada pada makhluk. Salah pergi pusing balik jadi meretak. Na'udzubillah. Ni bab iman tuan. Nombor 2 iman, kita kena berfikir kepada akidah kita berasas kepada dalil yang yakin, iaitu kewujudan langit bumi ini adalah satu-satunya petanda kewujudan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa dah tu dah. Biar yakin tidak ada benda yang jadi dengan sendiri, walaupun benda kecil. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada benda kata ni jadi sendiri, dia tak kena dengan Tuhan ni. Habislah. Tak boleh. Laju orang azan. Kena sikit lagi dah. Yang ketiga, iman hak makan tinggi. Biar kita tak siapa pun nak royak. Dia panggil imam daripada muraqabah. Hati kita ni terikat bahasa aku ni diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikat dengan Allah, kewujudan Allah, dengan ilmu Allah. Contohnya tuan-tuan, sebagai satu cerita lah. Cerita orang-orang zaman dulu. Orang-orang jahat peropok rumah orang, naik rumah orang. Ambil barang, peropok barang tu barang ni habis. Tuan dia ikat mulut, kaki tangan ikat, ambil barang habis. Dia pergi ropok rumah satu orang ni. Dia kata nak ikat mulut, ikat. Tak payah ikat. Tak payah ikat. Tak payahlah tambah aku ikat aku mulut aku. Dah tu. Mulut apa ambil ya? Gitu pula. Weh. Duk ropok beratus-ratus rumah tak ada lagi ni. 2-3 orang peropok ni kata, pelik ni. Ambil habis kubur. Dah apa pak cik ni pelik pada orang lain. Semua orang lain halang lah. Lawan saya, marah saya ni. Kami nak ambil barang. Pak cik dia kata, aku tak fikir mu. Aku tak nampak mu ni. Aku nampak Tuhan yang hatamu mari ambil barang aku ni. Mungkin barang aku ni ada benda yang tidak baik. Ambil aman. Mungkin Tuhan nak hapus dosa aku. Mungkin barang aku ni terlibat benda haram dan sebagainya. Maka Tuhan gerak hatimu mari ambil rumah aku ni. Ambil. Buat dinding. Tak sah ambil. Tak sah ambil. Pelik lah tu ni. Tinggal barang yang serba. Ini orang ada muraqabah tuan-tuan. Dalam hatinya muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka berada, mereka berasa diperhatikan oleh Allah. Kita ni kadang-kadang nak buat dosa tengok orang kiri kanan.
Tengok orang kiri kanan tak ada, ambil. Nauzubillah, tak siapa tu. Ni hak tahap 3, 4, 5 tinggi lagi tu. Makam tu makam ni dah. Kita orang azan ni, tak ada siapa hijrah lagi. Nak royak hadis hijrah pun tak siapa. Tak ada. Jadi saya baca rakan-rakan tuan-tuan satu hadis daripada Ummu Anas radhiyallahu anha. Ibu kepada Anas. Anas bin Malik ni dia jadi pekerja kepada Nabi. Khodam Nabi. Mak dia Anas. Jadi Rasul wasiat kepada Anas, kepada ibunya. Ibu Anas dengan apa? Ibu Anas tu tanya Rasul, "Ya Rasulullah, urayaklah saya apa-apa hak mudah. Saya nak buat amal sikit." Ibu Anas pergi tanya Rasulullah, suruh wasiat kepada dia satu benda yang mudah dia buat amal tu. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibu Anas, qala uhjuri al-ma'asi. Kamu kena berpindah daripada buat dosa. Kalau dak buat dosa kena berhenti. Hijrah. Uhjuri anil ma'asi. Hijrahlah daripada buat dosa. Jangan tawi hijrah tu tak apa ke. Ada tawi hijrah. Hijrah berpindah daripada buat dosa kena berhenti. Fa innaha afdalul hijrah. Maka Nabi kata sesungguhnya berhenti daripada dosa ni sebesar-besar hijrah, sebesar-besar berpindah. Kita tak perlu pindah tempat dah hari ni. Kita kena berpindah semua tuan. Kena hijrah keadaan kita, perangai kita, ibadat kita. Daripada tak belajar kepada belajar, daripada tak ada hadir masjid, menghadiri majlis ilmu dan sebagainya. Dan kita tak cukup kita saja. Kena tengok orang belakang kita pula, usrah kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu, bawa mari. Jadi cara rumah tu semayang pun tak. Kita mari masjid, kokang duduk masjid. Orang duduk main di rumah tu. Gaduh-gaduh duduk semayang. Nak tunggu semayang ngorek anak-anak kita. Orang azan isyak. Senyap-senyap ada apa. Ayah pergi masjid. Tak boleh. Dalam usrah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, pelihara diri kamu dan keluarga kamu supaya jadi keluarga yang muslimah. Betul-betul. Inilah yang ketiga Nabi sebut pula, hafizi alal faraid. Ummu, wahai ibu Anas, kamu jagalah semayang-semayang fardu. Tu je. Mula tadi hijrah dan suruh jaga pelihara semayang fardu, dan sesungguhnya sebesar-besar jihad lah dalam musolat, mendirikan solat fardu. Dan Nabi sebut lagi wazkiri min zikrillah, dan banyaklah menyebut Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Pertama hijrah daripada buat dosa, berhenti terus, dan dirilah solat dengan sepenuh 5 waktu, dan banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Fa innaki la ta'tina Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kasrati zikri. Dan kamu tidak datang, tidak buat satu benda yang lebih suka kepada Allah daripada banyak berzikirkan Allah, menyebut Allah. Sama ada dengan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ikutlah. Mulut banyak-banyak berzikir, hati pun banyak-banyak ingat kepada Allah. Itulah saja. Saya tak ada nak hurah banyaklah tuan-tuan. Kita tak pergi kepada mujahadah lagi. 3, iman, baru hijrah. Mujahadah kena ada berjihad. Berjihad dengan nafsunya, berjihad dengan keluarganya, berjihad dengan masyarakatnya. Banyak kita tuan-tuan. Biarlah kita berhenti di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi lain kali lain masa, insya-Allah, kalau diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap kita dalam keadaan selamat, iman, mati dalam iman, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqan haqqan wa ittiba'ah wa arina batila batilan wa ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.